Sekarang kita tengok pada hujah. Penghujahan ialah satu proses kita membuat satu kesimpulan berdasarkan beberapa pernyataan yang diberi. Dan biasanya pernyataan-pernyataan yang kita berikan tu kita panggil dia sebagai premis. Kita ada dua jenis pernyataan, iaitu pernyataan khusus dan pernyataan umum. Pernyataan khusus ialah pernyataan yang khas merujuk kepada suatu kes yang tertentu. Contohnya, kalau kita kata anjing bernafas, ia merujuk pada satu jenis binatang saja, iaitu anjing sahaja. Tetapi, kalau kita sebut semua benda hidup bernafas, itu sudah jadi satu pernyataan umum sebab dia melibatkan semua benda hidup dan bukannya khusus pada anjing sahaja. Kita ada dua jenis hujah, iaitu hujah didaktif dengan hujah induktif. Kita tengok yang pertama dulu. Hujah didaktif adalah satu hujah dengan keadaan kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Dari premis yang umum, kita dapat kesimpulan yang khusus. Okay? Premisnya adalah sentiasa benar untuk menjamin kebenaran kesimpulan. Sebab kita dapat kesimpulan dari premis dia. Jadi premis tu mesti sentiasa benar. Baru kita dapat kesimpulan yang benar. Lepas tu, hujah didaktif mempunyai kesimpulan yang benar. Yang sentiasa benar. Dan mempunyai 3 bentuk yang khusus. Hujah didaktif bentuk pertama adalah jenis ini. Untuk premis 1, dia kata semua A adalah B. Dan A dengan B kita akan digantikan dengan syarat-syarat tertentu lah. Dan premis kedua, dia kata C ialah A. C adalah satu lagi objek yang memenuhi syarat A tadi. Dan kesimpulannya C objek tadi, dia akan memenuhi syarat B. Semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Contohnya di sini. Kalau katakan premis pertama, semua orang Johor adalah orang Malaysia. Ini adalah satu pernyataan yang benar. Semua orang Johor adalah orang Malaysia. Johor adalah A di sini. Dan orang Malaysia adalah B di sini. Dan untuk premis yang kedua, C ialah A. David ialah C. David orang Johor. David ni memenuhi syarat A tadi. Orang Johor. Dan kesimpulan yang kita dapat adalah C ialah B. David orang Malaysia. C ini memenuhi syarat B tadi. Ini adalah bentuk hujah didaktif bentuk yang pertama. Yang kedua, dia gunakan implikasi. Jika P, maka Q. Premis yang pertama dia kata, jika P, maka Q. Premis yang kedua dia kata, P adalah benar. Lepas tu kita dapat kesimpulan, Q adalah benar. Contoh, premis pertama kata, jika David ialah orang Johor, maka David adalah orang Malaysia. Ini adalah satu pernyataan yang benar. Dengan P ialah David adalah orang Johor dan Q adalah David adalah orang Malaysia. Premis yang kedua, dia kata David orang Johor. Maksudnya P benar. Dan kesimpulan yang kita boleh buat adalah David orang Malaysia. Q benar. Ini adalah hujah didaktif bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga dia kata, jika P maka Q. Kita pakai implikasi yang sama, jika P maka Q. Tetapi sekarang ni kita bukannya gunakan P benar. Kita gunakan kontrapositif dia. Iaitu premis yang kedua ni kita kata bukan Q adalah benar.
kontrapositif dia bukan Q benar, maka bukan P adalah benar. Contoh, jika David ialah orang Johor, maka David adalah orang Malaysia. Ini adalah premis pertama yang sama seperti tadi. Kita gunakan premis ataupun pernyataan yang sama. Jika P, maka Q. Sekarang, David bukan orang Malaysia. Orang Malaysia, ini adalah Q. Q di sini, kita gunakan bukan Q. David bukan orang Malaysia. Kita gunakan tilde Q. Dan kesimpulan yang kita dapat adalah tilde P. David bukan orang Johor. Hujah didaktif yang betul dari segi format bentuk pertama, kedua atau ketiga adalah hujah didaktif yang sah. Jadi kalau kita nak tentukan sama ada hujah didaktif itu sah ke tidak, kita rujuk pada bentuk saja. Kalau dia memenuhi syarat bentuk pertama, kedua ataupun ketiga, kita akan katakan hujah didaktif ini sah. Kalau dia tidak memenuhi syarat bagi bentuk ketiga-tiga bentuk ni, kita kata ini adalah hujah didaktif yang tidak sah. Tetapi kena berhati-hati. Walaupun sah, hujah didaktif boleh jadi tidak munasabah. Tidak munasabah jika premis 1 atau premis 2 adalah tidak benar. Jadi, bila kita tengok pada kesahan hujah didaktif, kita rujuk pada bentuk saja dan tidak merujuk kepada sama ada premis yang kita pakai itu benar ataupun tidak. Kalau premis itu tidak benar, kita akan dapat satu hujah didaktif yang sah tetapi tidak munasabah. Contohnya, semua mamalia tidak boleh terbang. Ini adalah satu premis yang kita pakai, premis yang pertama. Lepas tu, premis yang kedua ni dia kata, kucing adalah mamalia. Ini adalah premis yang kedua, pernyataan yang kedua kita pakai. Dan kesimpulan yang kita dapat adalah, kucing tidak boleh terbang. Sekarang, kalau kita tengok pada hujahan ni, kucing tidak boleh terbang. Ini memang betul. Ini adalah satu pernyataan yang benar. Dan kucing adalah mamalia. Ini pun satu pernyataan yang benar. Tetapi ini salah. Bukannya semua mamalia tidak boleh terbang. Kelawar adalah mamalia, tapi kelawar boleh terbang. Jadi ini adalah satu premis yang palsu. Pernyataan palsu. Jadi walaupun kita dapat pernyataan yang palsu dalam premis yang pertama kita, tetapi kita masih dapat kesimpulan yang benar di sini. Jadi, sebab kita dapat kesimpulan yang benar, kita kata ini adalah satu hujah didaktif yang sah. Tetapi oleh sebab premis pertama ni adalah satu pernyataan yang palsu, jadi kita kata dia tidak munasabah. Tidak munasabah. Sekarang kita tengok pada hujah induktif. Hujah induktif adalah satu hujah dengan keadaan kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Tadi kita dapat kesimpulan yang khusus daripada satu premis umum. Sekarang kita terbalik. Kita dapat satu kesimpulan yang umum dari premis yang khusus. Premisnya hanya bertujuan untuk meyakinkan hujah tersebut. Meyakinkan saja. Jadi dia cuba nak berikan contoh yang memenuhi syarat. Dan kesimpulannya tidak semestinya benar. Kalau hujah didaktif, kesimpulannya mesti sentiasa benar. Tetapi yang ni kesimpulan hujah induktif ni kesimpulannya tidak semestinya benar. Dan ia tidak mempunyai bentuk yang khusus. Jadi kalau kita rujuk pada gambar ajar ni, kita boleh tahu hujah didaktif kita ni ada dua jenis. Satu adalah hujah induktif yang kuat dan satu lagi adalah hujah induktif yang lemah. Tetapi kalau kita nak tentukan sama ada dia kuat ataupun lemah, sebenarnya kita rujuk pada kesimpulan saja.
Kalau kesimpulan yang kita dapat tu adalah satu kesimpulan yang benar, kita panggil ini sebagai satu hujah induktif yang kuat. Tetapi kalau kesimpulannya palsu, kita akan kata ini satu hujah induktif yang lemah. Dan kalau dia adalah satu hujah induktif yang lemah, dia akan otomatik terus jadi satu hujah induktif yang tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Kita tak perlu rujuk pada premis dia. Terus kita dapat kesimpulan ini adalah satu hujah induktif yang tidak meyakinkan. Tetapi kalau kita ada kesimpulan yang benar, iaitu satu hujah induktif yang kuat, kita kena tengok balik sama ada premis dia, ada tak semua premis tu benar. Kalau semua premis tu benar, kita kata ini adalah satu hujah induktif yang meyakinkan. Kalaulah antara premis-premis yang kita pakai, ada premis yang palsu, macam tadi, ini kita katakan ini adalah satu hujah induktif yang tidak meyakinkan. Katakan kita tengok contoh ni. Premis yang pertama, kita kata manusia perlukan oksigen. Ini adalah satu premis yang benar. Anjing perlukan oksigen. Ini pun satu premis yang benar. Lepas tu premis yang ketiga, pokok durian perlukan oksigen. Ini pun satu premis yang benar. Di sini kita boleh perhatikan, kita bukannya mesti gunakan dua premis sahaja. Bilangan premis yang kita gunakan tu boleh lebih daripada dua. Boleh tiga, boleh empat. Boleh ada banyak premis yang kita pakai. Lepas tu, baru kita dapat satu kesimpulan. Dan di sini, manusia adalah satu pernyataan yang khusus. Dalam premis ini, kita gunakan manusia sebagai subjek kita. Jadi, ini adalah satu pernyataan khusus. Ini pun sama. Kita rujuk pada anjing sahaja. Ini kita rujuk pada pokok durian saja. Bukan pokok, tapi pokok durian saja. Kalau kita sebut pokok pun sama. Ini pun merupakan satu premis khusus. Okay? Kita rujuk pada satu jenis subjek tertentu saja. Ini adalah khusus. Tetapi kesimpulannya kita dapat semua benda hidup perlukan oksigen. Ini adalah satu premis yang benar. Dan ini kita dapat satu pernyataan yang umum. Kita rujuk pada semua benda hidup. Ini adalah umum. Dan ini tiga. Kita dapat tiga pernyataan yang khusus. Dari khusus, kita dapat kesimpulan umum. Jadi, oleh sebab kesimpulan ni adalah satu kesimpulan yang benar, maka kita boleh katakan ini adalah satu hujah induktif yang kuat. Dan semua premis yang kita pakai ini adalah premis yang benar, maka kita katakan ini adalah satu hujah induktif yang meyakinkan. Sekarang kita tengok pada contoh ni. Premis yang pertama dia kata Doraemon dari Jepun. Ini adalah satu premis yang benar. Premis yang kedua, Digimon dari Jepun. Ini pun satu premis yang benar. Premis yang ketiga, Naruto dari Jepun. Ini pun satu premis yang benar. Kita boleh perhatikan di sini, ketiga-tiga premis ni adalah pernyataan yang khusus. Rujuk pada Doraemon, Digimon dengan Naruto. Ini adalah khusus. Dan dari premis-premis khusus ni, kita dapat satu kesimpulan yang umum. Dia kata semua anime dari Jepun. Ini adalah satu kesimpulan yang salah. Sebab bukannya Jepun saja yang buat anime. Ada negara-negara lain yang buat anime juga. Jadi, walaupun kita ada premis-premis yang benar, tetapi kita dapat satu kesimpulan yang palsu. Jadi, oleh sebab kesimpulan dia palsu,
Jadi kita kata ini adalah satu hujah induktif yang lemah. Dan apabila kita dapat satu kesimpulan yang palsu, tak kiralah premis-premis ni semua betul ke salah. Kita terus katakan ini adalah satu hujah induktif yang tidak meyakinkan, walaupun semua premis betul.